الرحمن الحمد لله والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كن بيدي قبل لا إله إلا الله شريك له الحمد لله شريك له. اللهم صل على محمد. InsyaAllah pada hari ini kita sambung bacaan kitab Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Risalah Mu'awanah. Kita masih lagi dalam fasal berkenaan dengan tafakkur, mengenungkan fikir. Semoga Allah beri cahaya dalam hati kita dengan asbab kita berfikir, mengenungkan apa saja yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah SWT, wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi daraini amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Allah SWT. Qala ta'ala, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wa qala ta'ala, wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun bil hayah wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti demikian itulah Allah menerangkan buat kamu tanda-tandanya. Harap itu agar atau mudah-mudahan kamu berfikir pada dunia dan akhirat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, supaya ataupun mudah-mudahan kamu semua itu dapat berfikir pada dunia dan juga akhirat. Dan tidaklah mampu untuk kita berfikir semua ini tentang tanda-tanda Allah, tanda-tanda wujud Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, melainkan asasnya adalah ilmu dan pentingnya ilmu, khususnya bagi orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu ada dua. Yang pertama, kita kena mengaji ilmu-ilmu asas. Ilmu fardu ain lah, mudah sebutnya. Ilmu tauhid itu asas ilmu ketuhanan, untuk kita mengenal Allah secara aqliyah ataupun secara dalil. Dalil itu ada dalil aqli dan ada dalil naqli. Allah SWT. Dan mengaji ilmu tauhid itu supaya kita terselamat daripada i'tiqad yang salah kepada Allah, i'tiqad salah kepada Rasul, i'tiqad yang salah pada hari akhirat, tentang syurga, neraka, tentang pahala, dosa dan sebagainya. Dan ilmu tauhid juga dapat menyelamatkan kita daripada fahaman-fahaman yang menyimpang berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga keimanan pada hari akhirat. Dan ilmu fiqh itu bahagian kepada ibadah kita. Ilmu akidah untuk sahkan iman kita, untuk selamatkan akidah kita daripada akidah sesat.
dan ilmu fiqh tidak bicara tentang akidah, tapi bicara berkenaan dengan Allah, lebih kepada perbicaraan tentang hukum hakam, bagaimana untuk kita mensahkan suatu amal dan bagaimana untuk kita mengetahui hukum sesuatu perkara. Dia lebih kepada hukum hakam. Allah SWT. Dan ilmu asas yang ketiga adalah ilmu at-tasawuf ataupun ilmu ihsan ataupun ilmu zuhud, ilmu sabar, ilmu dzauqi, ilmu ma'rifah, dan pelbagai nama diberi oleh para ulama. Ilmu at-tasawuf ini bahagian pembersihan jiwa, bahagian untuk mendidik hati kita untuk sidqu ma'allah. Dalam ilmu tasawuf dia lebih membawa kepada sidqun Allah SWT, sidqun, dia lebih bawa kepada benarnya niat dan ikhlas. Allah SWT, as-sidqun niyah wal ikhlas. Kalau ilmu tasawuf dia lebih kepada mendidik, mengajarkan kita untuk jadi orang siddiq, benar, khususnya benar dalam amal soleh. Kerana belum tentu lagi orang yang pandai fiqh itu amal dia benar, dan belum tentu amal yang sah itu amal yang benar. Sah lain, benar lain. Allah SWT, siddiq, Allah SWT, itu satu Allah SWT, kefahaman yang mendalam berkenaan dengan tujuan dalam satu ibadah, as-sidqu. Dan dalam fiqh tidak jelas kita beribadah tujuan kita apa. Dia lebih kepada membahaskan rukun, syarat, Allah SWT, bukan batalkan dan sebagainya lah. Tapi dalam tasawuf dia membahas secara jelas berkenaan dengan tujuan amal soleh kita, tujuan solat kita, tujuan haji kita, tujuan puasa kita. Dia lebih bahas pada tujuan. Itulah dia panggil siddiq, mengajarkan siddiq, iaitu hati yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu orang yang sah amal itu orang yang benar hati dia dengan Allah, tetapi orang yang benar hati dia dengan Allah sudah pastilah amal itu sah. Allah SWT. Dan insya-Allah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi asas untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, asas untuk melihat kebesaran Allah, melihat tanda-tanda wujud Allah, asasnya adalah 3 ilmu ni. Ilmu tauhid itu untuk benar i'tiqad, tetapi belum membawa kepada musyahadah atau mensyuhudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ilmu tauhid kena kembang ilmu fiqh juga. Tauhid ni hanya sebagai akal kita nak guna fungsi akal kita ni untuk mengetahui wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ilmu tauhid ni dia membahaskan hukum akal. Wajib, mustahil, harus bagi akal. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT Muhammad. Tetapi ilmu tauhid itu belum membawa kita kepada betul-betul syuhud musyahadah ke Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul merasakan wujud Allah, betul-betul belum merasakan kita betul-betul Allah SWT Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar, segalanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih hanya kepada perbahasan ilmiah. Sebab itu kena kembangkan dengan fiqh. Kerana fiqh ini dia adalah ilmu berkaitan dengan ibadat, dan ibadat ini akan bersihkan jiwa kita, akan menguatkan, akan Allah SWT menjadikan ilmu tauhid ni betul-betul Allah SWT masuk dalam hati kita, dan betul-betul kita tauhid ke Allah SWT. Dan ilmu tasawuf itu adalah ilmu Allah SWT yang nak jadikan kita benar dalam iman pada Allah, benar dalam amal soleh, benar ikhlas. Sehingga kan Allah SWT ilmu tauhid dan ilmu fiqh ini bila kita gabungkan, kita amal, kita mengaji, Allah SWT kita gabungkan pula dengan at-tasawuf, akhirnya kita akan sampai dia panggil martabat ihsan ataupun irfan. Dia ada Islam, iman, ihsan, irfan. Itu ada sebahagian ulama di Hadramut sebut macam tu. Iman tu apa? Ilmu iman berkenaan dengan 6 rukun iman tu, yang kita mengaji ilmu tauhid lah tu. Ilmu Islam tu berkenaan dengan apa? Islam tu peringkat apa? Berkenaan dengan ilmu fiqh, semayang, wuduk, apa semua. Kita pergi kitab Safinatun Najah tu, Safinatun Najah. Yang ketiga ilmu ihsan. Ilmu ihsan ni apa? Tasawuf lah, pembersihan jiwa tentang sifat buruk, sifat baik, apa semua, akhlak. Selepas selesai 3 ni kita mengaji, kita amal, kita fahami baik-baik, kita
Kita amal dengan benar kerana Allah semata-mata, bukan harapkan pujian, bukan harapkan pandangan siapa-siapa, hanya pandangan Allah. Waktu tu kita akan sampai satu tahap dipanggil irfan. Iman, Islam, ihsan, irfan. Irfan. Apa tu irfan? Makrifat mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dia ingin capai ke martabat irfan tetapi tidak ada asas ilmu tauhid, tidak ada asas ilmu fiqh dan tidak ada asas ilmu tasawuf, tak sampai. Kalau dia sampai pun hanyalah dari segi dia panggil apa? Hanya baca saja, bukan betul-betul mengalaminya. Allah SWT. Bukan dengan pengamalan dan pengalaman. Irfan dia bukan dengan pengamalan dan pengalaman, tetapi hanyalah bacaan. Hanyalah Allah SWT ikut-ikutan saja. Tengok orang bicara tentang makrifat, dia bicara tentang makrifat. Tengok buku-buku cerita tentang makrifat, dia cakap makrifat. Tetapi bukan dia dapat dengan pengamalan dan pengalaman. Pengamalan tu apa? Pengamalan khususnya dua ilmu. Fiqh, tasawuf, amal dua ni. Tauhid ni dia bukan dekat amal, dia lebih pada i'tiqad. Dia lebih pada i'tiqad. Secara ilmiah dan kita nak i'tiqad, benar i'tiqad. Okey. Dari segi amal ni fiqh, tasawuf. Okey. Allah SWT. Bila amalkan ilmu asas fardu ain ni, i'tiqadnya pun betul, mengaji sungguh-sungguh, lepas fardu ain, dia panggil itu pengamalan. Lepas pengamalan akan ada pengalaman. Pengamalan lain, pengalaman lain. Pengalaman tu apa? Apa yang kita rasa, apa yang kita alami selepas kita betul tiga-tiga ni, kita amal tiga-tiga benar kerana Allah SWT. Tauhid, fiqh, tasawuf. Allah SWT. Bila kita amal kerana Allah, siddiq ma Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita akan dapat pengalaman daripada perjalanan tiga ni. Pengamalan tiga ni akan datang pengalaman. Waktu tu barulah kita dapat irfan, ma'rifatullah yang sebenar, yang hakiki. Allah SWT. Yang kita tak dapat daripada kitab, tapi kita dapat daripada yang maha hidup. Allah SWT. Ada satu hari Allah SWT, seorang duduk di majlis Syekh Abdul Razak, seorang ulama besar di kota Mekah. Ada seorang anak muda ni, dia tak duduk dalam majlis Syekh Abdul Razak, tetapi dia duduk luar masjid, dia duduk luar majlis sambil dia tunduk. Macam tak pedulilah Syekh Abdul Razak ajak apa. Datang seorang tanya dia, kamu ni kenapa tak masuk majlis ilmu Syekh Abdul Razak? Dia ni imam ulama yang sangat masyhur, seorang salihin awliya yang ajarkan ilmu, bimbing murabbi mursyid. Kenapa kamu tak duduk majlis dia, tak dengar ilmu daripada dia? Kata dia, aku tak belajar daripada Abdul Razak, aku belajar daripada Ar-Razak. Abdul Razak tahu apa? Abdul tu hamba. Ar-Razak tahu apa? Allah, pemberi rezeki. Aku tak belajar daripada hamba Allah yang maha pemberi rezeki, tetapi aku belajar terus dari maha pemberi rezeki. Aku tak belajar dengan Syekh Abdul Razak, aku belajar dengan Ar-Razak. Belajar dengan Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini hakikat ma'rifatullah, ilmu laduni dan ilmu yang terus kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala selepas betul tiga ni. Ada orang fiqh tak mau ngaji, malah. Fiqh dia ikut dia, dia bicara. Allah SWT. Sampai kadang-kadang fiqh pun dia tak ada dalam diri dia. Sehingga ada yang buang terus fiqh, syariat. Kata kita ni selagi tak kenal Allah jangan semayang lagi, kenal Allah baru semayang. Masalah tu. Padahal Allah SWT, semayang tu untuk kenal Allah. Kerana semayang ni pembuka hijab. Dia miftah, kunci untuk kita dapat makrifat. Orang kalau tak semayang, macam nak dapat makrifat? Kerana dalam semayang itulah akan terbuka segala rahsia semayang. Semayang tu ibadat terbaik kata ulama. Dalam semayang semua ada istighfar dalam semayang, zikir dalam semayang, qiraah bacaan Al-Quran dalam semayang, sujud dalam semayang. Dalam baca Quran ada sujud tak ada? Dalam kita zikir seorang-seorang ada sujud tak ada? Dalam mengaji tak ada sujud. Dalam semayang ada sujud. Dalam semayang ada sujud. Bahkan dalam tawaf tak ada sujud. Dalam sa'i tak ada sujud. Tapi dalam semayang ada sujud, ada rukuk, ada Quran, ada zikir, ada istighfar, ada doa. Ada selawat pada Nabi SAW. Semua dalam semayang. Miftah, kunci untuk mengenal Allah SWT semayang. Tapi semayang macam mana? Semayang siddiq sama Allah. Nak Allah saja bukan yang lain. Semayang yang betul-betul
ikut cara fiqhnya, cara yang diajar oleh ulama mazhabnya. Yang panduan para ulama mazhab ini adalah Rasulullah SAW. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad betul sembahyang amal, betul i'tiqad tentang ketuhanan. Dia siddiq, ikhlas, bersihkan jiwa dia daripada sifat mazmumah dan pakaikan sifat mahmudah. Waktu tu baru dapat makrifat. Baru waktu tu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa tu mesti tiga-tiga tu. Tauhid, fiqh, tasawuf, baru taqwa. Kalau orang tu tahu fiqh, tak tahu tauhid, macam mana taqwa pada Allah? Allah pun dia tak kenal. Tak tahu sifat-sifat Allah. Kalau orang tu tauhid kepada Allah, mengaji ilmu tauhid, tapi tak sembahyang, tak ada tasawuf, macam mana nak taqwa? Kenapa? Boleh jadi dia pandai tauhid tapi dia riak. Boleh jadi dia pandai tauhid tapi dia takabur. Kerana aku ni pandai sifat 20, orang tak apa nak pandai. Takabur dia kerana tidak ada tasawuf. Pembersihan jiwa. Taqwa itu tiga-tiga ni. Fiqh, tauhid, tasawuf, selesai taqwa. Waktu tu barulah yu'allimukumullah, Allah ajar kamu ilmu. Waktu tu ilmu kita tak dapat, kita bukan dapat ilmu daripada buku, bukan daripada guru, daripada Allah SWT. Allah ajar kita. Tengok sesuatu, Allah ajar kita untuk faham macam mana. Kita buat satu, Allah fahamkan kita untuk kita buat satu tu macam mana. Allah SWT. Kita membaca sesuatu bacaan, Allah fahamkan kita supaya kita dapat mengenal dia. Ajar. Bila kita ada masalah, Allah ajar kita macam nak selesaikan masalah. Allah SWT. Tetapi walaupun begitu, tak boleh tinggalkan bilik ilmu dan tak boleh tinggal guru, mursyid, murabbi kita. Kenapa? Karena Allah SWT, guru yang ajarkan kita tu adalah Allah ajar kita. Kenapa kita kata, aku ada guru, tak perlu, Allah ajar aku, tak perlu guru. Kan guru tu Allah juga, bukan yang lain. Allah ajar. Bukan guru tu cakap sendiri, bukan guru tu sampaikan ilmu sendiri, Allah beri pada dia. Ikat ilmu daripada Allah. Maksudnya kena jalan dua sekali. Yang pertama, kita ambil ilmu Allah ni daripada asbab guru. Yang kedua, kita ambil ilmu Allah daripada ilham yang Allah limpahkan kepada kita. Tapi nak dapat semua ni adalah taqwa pada Allah SWT. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dia panggil ilmu wahbi. Bukan wahabi. Wahabi nanti masalah pula kalau bincang bab wahabi ni. Okey ya. Allah SWT. Wahabi, ilmu wahbi. Kalau ilmu wahbi jangan ambil. Ilmu wahbi boleh ambil. Dia ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Ilmu kasbi itu apa? Kita nak mengaji tauhid, kita nak mengaji fiqh, kita mengaji tasawuf, amal. Kasbi itu usaha amal, usaha ngaji. Sehingga yu'allimukumullah, Allah ajar kita itu ilmu wahbi. Ilmu wahbi ni apa? Wahbiyah, ilmu kurniaan Allah. Tanpa guru bagi, tanpa baca kitab, memang dapat terus daripada Allah SWT. Ilmu ni lah yang ulama dapat sampai ulama dapat mengarang kitab. Sampai dia dapat faham dengan fahaman yang luas. Umpama laut yang tidak ada tepi. Kenapa? Dia ada taqwa pada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dia ada amal. Man amila bima alima warathahullahu ilman ma lam ya'lam. Dan siapa yang amalkan ilmu yang dia tahu, Allah amalkan ilmu yang dia tak pernah tahu. Lam ya'lam, lam, kalau sebelum lam, Allah sana dia panggil majzum. Kalau dalam ilmu kita mengaji ilmu nahwu, majzum lah. Jadi majzum. Jadi lam ya'lam, kalau lam lepas itu datang fi'il mudhari', maksudnya tidak pernah. Tidak pernah, terjemah tidak pernah. Lam ya'lam maksudnya tidak pernah dia tahu pun. Siapa amal ilmu yang dia tahu, man amila bima alima, siapa yang amal ilmu yang dia tahu. Ilmu apa yang dia tahu ni? Ilmu kasbi. Ilmu yang dia dapat daripada buku, daripada guru. Talaqi. Waktu tu dia akan dapat pula ilmu yang dia tak talaqi pun. Dia tak ada kitab pun, dia tak ada guru pun. Ilmu lam ya'lam, tak pernah dia tahu sebelum tu. Tak pernah siapa ajak dia. Terus kurniaan Allah SWT daripada ilham. Allah SWT. Okey ya. Inilah peringkat irfan dia panggil, ma'rifatullah. Ma'rifat ni dia panggil kenal. Segala-gala Allah kenal kan. Apa saja yang tengok, dia kenal. Allah buka, Allah bagi. Walaupun guru tak terangkan kat dia. Hang tengok benda ni, hang kena kenal macam ni, makrifat benda ni. Tiap-tiap satu tu dia makrifat. Semua bawa pada Allah SWT. Apa saja dia makrifat dengan Allah. Makan, minum, tidur, bangun, pergi malik ilmu, tolong orang, naik kereta, naik motor, berjalan, berlari, semua dia makrifat sesuatu benda. Dan makrifat itu dia mengenal sesuatu. Dia mengenal sesuatu maksudnya dia mengenal yang menjadikan sesuatu.
Hati dia terbuka irfan kepada Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dia hidup bahagia. Makrifat kena tengok Allah jadikan tu. Jadi Allah SWT sehingga kan hidup dia bahagia. Kenapa? Dia melihat kekasih. Melihat menjadikan, melihat keindahan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia. Allah SWT macam tu. Dia hidup yakin, hidup bahagia, hidup tidak ada putus asa. Kerana dia melihat yang sebenar. Dia bergantung pada yang maha agung, maha kuat, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ada asas lah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan kena mengaji. Kena ada guru lah, kena ada murabbi kita ataupun orang yang mendidik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Allahumma salli ala Muhammad. Dia awliya salihin walaupun mereka dapat ilmu wahbi, ilmu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap tak pernah tinggalkan guru dia. Kerana hakikat guru tu bukan yang lain, Allah lah. Allah. Macam mana guru boleh ajak didik kita kalau Allah tak didik kita, kalau Allah tak bimbing dia untuk didik kita? Boleh. Allah SWT. Semua Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang makrifat, dia tak ada beza-beza ke orang. Orang kata kat dia, dia panggil Allah dari Allah. Orang puji Allah. Ini dia kata dia ahli makrifat. Buat Facebook ajak makrifat. Buka ilmu makrifat. Orang komen, kamu sesat lah. Kamu tak faham, kamu kulit baru. Itulah kamu ini orang yang tak mengerti. Bukan ahli makrifat tu. Bukan. Jangan ngaji orang macam ni. Walaupun dia bicara semua makrifat, jangan. Dia bukan orang makrifat. Orang makrifat ni tengok orang kata dia, Allah. Orang puji dia, Allah. Bicara dia hanya Allah. Isyarat dia hanya pada Allah. Kata Al-Imam Ibn Atta'ilah sekarang ni dalam kitab Hikam, Allah SWT. Awliya, arif billah itu, wali yang sebenar arif kenal Allah ni, mereka tidak mengisyaratkan kepada diri mereka, tapi bicara mereka mengisyarat. Bicara mereka, perbuatan mereka isyaratkan kepada Allah. Murabbi, mursyid sebenar, dia tak pernah angkat diri dia. Saya ni bukan nak cerita. Makrifat ni banyak dah saya dapat. Tak ada. Dia semua Allah bawa kepada Allah. Seolah dia tu macam tak ada kelebihan ni. Dia macam tak ada cerita kelebihan dia. Dia tak cerita apa yang dia rasa. Dia tak cerita pengalaman dia. Kalau dia cerita sikit sangat. Kebanyakan majlis dia, Allah SWT. Kebanyakan munajat dia, semua Allah. Kita duduk dengan syekh kita di sana, di Kota Tarim sana. Dengan syekh kita, tok guru kita di Malaysia yang merupakan murabbi mursyid. Allah SWT. Susah sangat dia nak cerita, saya ni bukan nak kata lah, bukan abang ni. Saya ni, tak. Semua kita ni kena balik pada Allah. Kita kena betul hati dengan Allah. Kita kena ikhlas buat selalu kerana Allah. Allah saja lihat kita, Allah. Bicara daripada Allah. Dan mereka paling minat bicara tentang Allah. Paling mereka suka. Kenapa hati mereka sibuk dengan Allah? Bukan sibuk dengan selain Allah. Guru yang sibuk cerita tentang diri dia sibuk dengan diri dia tu. Dari pagi sampai petang dia pandang, aku ni susah dah nak cari orang alim macam aku ni. Tauhid ni kira tak ada orang faham macam aku. Fiqh pun orang tak apa erti sangatlah ni kan. Tak ada orang macam kitab macam aku. Akhirnya kalau dia mengajak, dia banyak pergi kepada diri dia. Tuan-tuan nak cari mana ada orang mengajak macam ni. Tuan-tuan mengaji dah sungguh-sungguh. Saya ni kalau mati saya habis lah. Hak ni ialah yang kita ada pun seorang ni. Masya-Allah. Awliya salih, Allah. Lepas hanya fana, tenggelam sonok dengan Allah SWT, bukan dengan diri dia. Bahkan mereka pandang diri pun, mereka tak ada yang lain, Allah juga. Pandang diri mereka pun, bukan yang lain, Allah yang bagi juga. Daripada Allah, kenapa aku nak kata aku? Tak ada yang lain. Mereka ni kesibukan mereka pandang Allah. Kalaupun mereka nak pandang makhluk, mereka nampak ini pun daripada Allah. Allah juga. Itu macam tu. Kalau mereka pandang semua Allah, itu fana. Kalau mereka pandang makhluk dan di situ mereka melihat Allah, itu baqa. Dia tak fana tu, dia tahu orang, dia tahu itu, tapi dia nampak ini ada hubungannya dengan Allah. Daripada Allah, ciptaan Allah, perbuatan Allah. Awliya salih yang arif billah yang sebenar, isyarat daripada Allah. Bukan pada diri sendiri. Bukan dia duduk dengan orang, dia kata apa? Saya semalam tengah tahajud, rasa lain macam, sejuk lain macam kat hati. Nampak macam cahaya-cahaya. Saya ni sebenarnya siapa? Heran juga kat diri saya ni. Dia tak begitu. Dia tak begitu. 1-2 hari ni saya rasa lain lah kalau baca Quran. Rasa nak menangis. Baca-baca Quran ni rasa wangi. Saya rasa selalu wali-wali ya dapat macam ni. Saya ni sebenarnya siapa? Mengaku wali secara halus. Orang tak mengaku saya wali. Tapi orang mengaku cara wali secara halus tu beramai. Kata saya ni minggu ni duha tak tinggal lah 8 kata dah. Rasa macam mana? Atau lah hati tu
Tak tahulah nak abang, tapi bukan semua orang dapat macam ni noh. Nak abang nak mengaku wali secara halus. Awliya salih murabi mursyid tak ada. Allah, 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 Allah. Kecuali murid-murid terdekat. Kecuali majlis tertentu mereka bicara juga hal mereka. Dia kata aku baru ni aku jumpa ni, ada juga. Tapi untuk sibukkan anak murid dengan diri mereka tidak. Kadang murid mereka cuba nak sibukkan diri dan memandang guru mereka, dia tolak. Dia kata apa? Oh, dia kata ustaz, kami duk tengok ustaz ni seorang ya. Syekh seorang ya lah ni, tak ada orang lain macam syekh. Dia kata Allah bagi. Bagi aku Allah. Nampak anak murid dia nak letak hati pada diri dia, tapi dia kata apa? Allah. Seolah anak murid dia cuba nak stopkan diri mereka pada guru mereka pegang anak murid, lempak mereka pada Allah SWT. Bukan aku, Allah. Mursyid murabbi. Kalau bukan ahlillah, aribillah, bila orang kata ustaz, nak cari ustaz pandai tajwid macam ustaz ni, pandai ilmu macam ustaz, tak ada lah. Kami syok lah dengan ustaz. Itulah, saya pun lama dah saya nak abang benda ni. Saya ni memang tu lah, tapi itulah, bukan semua orang dapat rasa benda ni. Orang tertentu saja. Tak ada. Dia tulis Allah. Bukan aku Allah. La ilaha illallah. Dia masukkan hati nak dia, la ilaha illallah. Tiada yang wujud. La mawujud illallah. Hakikat la ilallah. La mawujud illallah. Tidak ada wujud melainkan Allah. Sibukkan hati kamu dengan Allah saja. Macam tu. Dia tak bawa orang pada diri dia, bawa pada Allah. Allah senang. Okay, ya. Dia pandang diri dia pun tak ada. Macam mana dia nak bawa pada diri dia? Tak ada. Tapi orang yang sibuk pandang diri sendiri, dia bawa pada diri. Tuan-tuan, saya ni. Tak ada. Aribillah tidak. Allah senang. Kenapa nak pandang diri pun tak sempat? Macam mana nak bawa pada diri sendiri? Mereka hanya pandang keesaan Allah SWT. Okey. Cerita apa? Tapi situ nak cerita fiqh tauhid tasawuf, kena ada. Itu dia panggil taqwa pada Allah, 3 isi tu. Siapa ada satu fiqh yang mengaji, amal fiqh tauhid tak ada, fiqh tak ada, bukan taqwa pada Allah tu. Ikut lain. Kalau mengaji tauhid dah, fiqh tak ngaji, bukan taqwa. Kalau mengaji tasawuf tak mengaji fiqh dan tauhid, bukan taqwa. Tak sampai maksudnya, tak sampai. Fardu ain kena lepas. Dia tauhid senang lagi, paling kurang kita mengaji tauhid ni aqidatul awam cukup. Cukup lah untuk kita ni aqidatul awam. Ataupun kita mengaji tauhid ni kita apa? Kalau yang Jawi ni kita Allah senang amat, yang bawah sikit. Umubarahin tu. Boleh? Cukup lah. Yang penting guru yang mensyarahkan tu dia dapat faham cukup. Banyak di online ni guru yang pandai yang bicarakan ilmu tauhid sampai kita faham. Tuan Guru Rozaini contoh, pandai tu. Bahaskan cara yang mudah untuk kita faham. Banyak lagi lah, baba-baba kita, baba Ismail Sepanjang lah apa semua. Banyak kita boleh ikuti saja. Kalau kita tak boleh hadir majlis dia apa? Okey ya. Fiqh paling kurang kita apa? Kalau kita mengaji di Yaman ni paling kurang 2 lah. Di Salah Jamiah mengaji Safinatun Najah cukup. Kalau rajin lagi mengajilah Mukhtasar Latif. Mengajilah lagi apa lagi Allah sedang amat. Kalau atas sikit boleh mengaji Muqaddimah Hadramiyah. Tapi itu lebih kepada orang yang lebih nak mendalami lah. Kita orang awam ni cukuplah Safinatun Najah pun alhamdulillah dah syukur dah. Kalau kita jawi kita apa? Ilmu fiqh ni kita jawi pun ada Safinatun Najah. Kalau Jawi ni banyaklah pemegang tanah Melayu kita yang mengarang. Boleh saja kita ambil. Wasyrahul Afrah tu apa macam apa nama kitab tu. Boleh tu kitab fiqh macam tu. Ataupun besar sikit kitab fiqh dalam kitab Jawi ni Matla'un Badrain. Dia macam tu Kalau kita mengaji yang penting asas kita lepas. Tasawuf kita mengaji apa? Bidayah hidayah. Pernah bagi hati cukup dua tu. Lepas fardu ain. Nak apa lagi? Cukup. Amal saja, amal, jaga, fahami baik-baik. Jangan lari dah apa yang kita ngaji. Sampai pada irfan. Makrifat. Sehingga sesuatu semua kita makrifat. Makrifat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati dengan guru kita ngaji ilmu tu, guru tu dia kata dia ahli makrifat, tapi bila orang kata dia melenting. Orang tak faham aku, orang itu. Kan. Pengalaman kita tengok guru mursyid kita murabbi, ulama-ulama kita dikutuk, dikata dia hanya kata jazakallah khair. Semoga Allah hidayahkan kamu. Barakallahu fikum. Ataupun berdiam. Itu saja. Allah senang. Kita kata awak ustaz tak jawab balik orang kata awak ustaz. Bukan orang kata itu semua Allah yang buat. Senang. Macam Tunggu Rifai kita kata kat Tunggu Rifai.
Tok Guru, orang duk buat lagi kat Tok Guru lah ni. Sihir. Hantar macam-macam kat Tok Guru. Asap dengki lah kat Tok Guru. Bukan orang buat kata dia, Allah buat. Dapat guru tu tak apa. Tu mursyid, murabbi. Okey ya. Allah senang. Depa tak kata tu lah orang ni tak guna lah. Aku dah baik macam ni pun orang tak buat baik pada aku. Nak cari macam mana orang baik macam aku ni? Kenapa orang tak hargai kebaikan aku? Kenapa dunia ini kejam? Aku dah buat baik sepenuh hati pada orang. Kenapa orang masih lagi hasad pada aku? Tidak. Mana dah? Aku orang Allah. Tak yang lain. La ilaha illallah. Itu macam tu. Susah mereka nak melenting. Orang kata kat ustaz tu. Dia pergi kat mereka kata dia. Pergi kat mereka lah. Hati dia pandang Allah. Macam tu. Tapi kalau dakwah makrifat, pengikutnya semua bicara makrifat. Sampai kita kena kenal Allah lalu baru semayang. Kalau kita semayang tak kenal Allah, kita sembah siapa? Tapi orang kata kat dia, oh. Kan? Melompat. Kadang buat depan kamera. Nangis-nangis. Kenapa orang membenci saya? Salah ke apa yang saya ajar? Nangis. Bukan ahli makrifat. Makrifat bukan sibuk dengan orang. Itu hijab tu. Kenapa orang buat macam ni kat saya? Allah yang buat. Ada ke orang tak ada? Orang tak ada. Orang tak ada. Alam pun tak ada. Allah saja yang ada. Itu bukan makrifat. Allah saja. Bahkan indah pula. Dia pandang semua tu. Okey ya. Nangis-nangis kata. Kadang buat kenyataan media pula. Kadang buat itu, buat ini. Bukan ahli tu. Okey ya. Yang ahli tu dia hanya orang buat orang pada Allah. Saya buat dengan Allah. Kalaupun mereka nak jawab, bukan mereka nak abang kata kenapa orang buat sini. Tidak. Mereka hanya nak abang kata sebenarnya macam ni. Itu ya cukup. Mereka tak kutuk orang tu. Mereka tak rendahkan orang. Tak hina orang tu. Kenapa? Dia pandang Allah pilih orang ni untuk uji aku. Allah pahala pada aku. Kesabaran pada aku. Alhamdulillah. Itu saja. Okey ya. Orang makrifat aribillah, suami isteri marah dia, isteri kata kat dia, isteri jerkah dia. Dia tak kata macam ni. Hang cakap elok aku ni wali lah. Aku doa sekali, aku sumpah hang kot. Tak ada. Tunduk saja. Tak ada. Dia pandang semua daripada Allah. Maafkan saja. Nabi ajak maafkan saja. Dan tanda orang tu orang makrifat, akhlak dia macam akhlak Rasulullah. Kata guru kita. Selagi mana orang tu mendakwa dia ahli makrifat, ajak ahli makrifat, tapi akhlak tak ada macam Nabi, bukan ahli makrifat. Sebelum kita dapat makrifat, mesti kita kena Muhammadi, kita kena jadi Muhammad dulu. Hakikat Muhammadiyah tu, Muhammad dulu, baru kenal hakikat ilahiyah. Itu perbahasan lain lah. Allah senang, okey ya. Dia tak Muhammad, macam mana dia nak kenal Allah? Allah senang. Hakikat Muhammadiyah baru kita kena hakikat ilahiyah. Kita kena jadi Muhammad dulu. Apa maksud Muhammad di sini? Rasulullah bersih hati tak? Ikut bersih hati Rasulullah. Rasulullah macam mana? Ikut Rasulullah macam tu. Baru kita kenal Allah. Kerana kenal Allah tu dengan sifat. Kenal Allah itu dengan rohani, akhlak yang Allah beri pada kita. Bukan kenal dengan ilmu, tapi dengan pemberian Allah di sini. Allah senang. Okey ya. Ada. Manggilnya ada di rumah. Satu lagi. Kita nak. Macam tu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada apa? Ada ridha, ada sabar. Sifat yang Allah beri pada dia. Dengan itulah Nabi dapat menang Allah Subhanahu wa taala. Allah uji Nabi sabar, ridha. Di sini. Kita kalau nak makrifat dengan Allah, kita kena Muhammad. Kena ada Muhammadi. Allah senang. Macam mana? Kena bersih jiwa, kena masuk, kena Allah tahallikan kita, Allah masukkan dalam hati kita. Sabar, ridha. Akhirnya bila kita dialami sesuatu, kita dapat kenal Allah dengan sifat sini. Sabar, ridha. Pandang, ridha. Macam mana Rasulullah macam tu kita nak jadi. Ikut Nabi maksudnya. Itu bahasa-bahasa yang lain lah, tapi bahasa yang mudah. Ikut Nabi dulu. Akhlak Nabi. Hidup macam Nabi. Barulah kamu ahli makrifat yang kenal Allah sebenar. Karena akhlak Rasulullah seluruhnya itu adalah daripada kenal Allah SWT. Karena hakikat akhlak Nabi adalah Nabi berakhlak dengan Allah. Kenapa Nabi tak sakiti orang? Karena Nabi pandang ini makhluk Allah. Allah yang uji aku. Kalau aku maki orang ni, aku maki Allah lah yang menjadikan. Tak boleh, sabar, ridha, maafkan. Itu hakikat orang makrifat. Akhlak Nabi. Sunnah Nabi ada pada diri dia. Kelembutan ada pada dia. Rahmah ada. Tapi banyak hari ni orang dakwa dia ahli makrifat tetapi maki orang. Dia dakwa dia ahli makrifat tapi melenting bila orang tegur dia. Dia dakwa ahli makrifat tapi menangis-nangis. Mengata-ngata pada orang yang kata pada dia.
Makrifat tidak sibuk dengan siapa pun. Sibukkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ada 3 tu. Nak betul 3 ni. Iman, Islam, ihsan, baru sampai pada irfan, makrifat. Baru hidup bahagia. Baru tahu betul-betul hidup ni syurga. Allah senang. Tu belum syurga lagi dapat, tapi dah syurga dah di dunia. Bagi siapa? Orang makrifatullah. Makrifatullah jannatul qaum. Makrifat kepada Allah itu jannah, syurga bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membersihkan jiwa mereka, orang yang berjalan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Allah senang. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Taqwalah kepada Allah, ajar kamu. Jadi nak dapat memandang Allah, melihat segala tanda-tanda Allah di dunia dan akhirat disebut dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ni, adalah ada asas. Ada orang yang membimbing, ada talaqi, ada tawaqi, ada taraqi. Kan setakat kita kena talaqi, kita juga kena jaga diri kita. Amal apa yang guru kita bagi. Selepas itu taraqi. Taraqi itu apa? Kita akan naik, kita akan berubah. Akan datang pula tajalli, takhalli, tahalli, tajalli. Allah senang. Okey. Dan di samping itu kena menangis-nangis minta kepada Allah. Berapa kali seminggu ni kita menangis minta nak kenal Allah. Tak ada lagi, tak ada minat daripada Allah. Tak minat Allah. Tak minat Allah lagi. Orang kalau minat Allah ni, nak Allah ni, nangis-nangis minta, ya Allah aku nak kenal engkau. Nangis-nangis. Dia dengar awliya solihin bahagia hidup kenal Allah macam mana ni. Yang kata Allah ni, kenal Allah ni, nangis minta, ya Allah aku nak kenal engkau, ya Allah aku nak kenal engkau, ya Allah. Bukalah hijab, ya Allah aku nak kenal engkau. Jazbahkan aku, ya Allah. Gunakan jazbah. Tarik hati aku, ya Allah. Buka hatiku, ya Allah. Untuk aku dapat mengenal engkau, ya Allah. Makrifah, ya Allah. Nak kenal, ya Allah. Nangis-nangis minta Allah bagi. Tak percaya buat tengok. Nangis minta nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Muhammad. Minta kenal Allah lagi bagus bila kita minta duit nangis-nangis. Minta kenal Allah lebih bagus daripada kita minta nak beli sesuatu tak? Nak beli sesuatu lebih bagus kenal Allah lagi bagus. Okey ya. Senang. Kalau kita beli sesuatu dapat duit, belum tentu kita indah dengan duit tu. Kadang pening pula dengan duit. Tapi kalau kita minta Allah, minta nak Allah, nak kenal Allah, dapat duit pun bahagia, tak dapat duit pun bahagia. Allah senang. Okey ya. Sebab dah dapat Allah, dapat segala-gala. Siapa tak kenal Allah, siapa tak dapat redha Allah, seolah dia tak dapat apa-apa pun. Kerana semua daripada Allah, semua milik Allah. Tapi siapa dapat Allah, walaupun dia tak ada apa-apa, dia ada segala-gala. Siapa hilang Allah dalam hidup dia, hilang hubungan dengan Allah, hilang segala-gala. Walaupun orang pandang dia ada segala-gala. Tapi siapa yang ada Allah ni, ridha Allah, makrifah, cinta Allah ada di sini, walaupun zahirnya orang nampak dia macam tak ada apa, tapi dia ada segala-gala. Allah senang. Allah macam tu. Allah senang. Awliya salihin, kata ulama, ada 3 peringkat menangis. Ada orang menangis kerana dosa dia. Ini kebanyakan orang awam. Jatuh dalam dosa, astagfirullah, nangis. Kebanyakan orang awam. Dan mereka akan naik darjat salihin kalau mereka berperangai macam ni, bersikap macam ni. Sikap apa? Jatuh dalam maksiat, menyesal. Rasa tekanan, rasa kotor, rasa keji, rasa jijik. Lepas tu astagfirullah. Dia akan capai darjat soleh. Yang kedua, ada orang yang mereka menangis kerana ingatkan azab siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, aku ni dosa banyak, kalau macam mana aku kena azab, aku buat macam mana aku lepas tak lepas, astagfirullah. Menangis macam ni akan menyebabkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Okey ya. Dan menangis macam ni menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup aib dia. Kerana dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang awal tadi takut pada dosa, yang kedua ni takut pada azab. Yang ketiga, ini darjat wali-wali. Mereka menangis kerana apa? Menangis takut Allah Subhanahu. Terputus rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut Allah tak sayang dia, tak cinta dia. Takut. La Allah duk pandang aku, duk bagi rahmat pada aku. Aku takut satu hari aku putus pada rahmat Allah. Allah benci, murka pada aku. Dia takut dia dimurkai oleh Allah, nangis-nangis dia. Dia nak Allah rahmati dia saja. Takut putus pada rahmat.
Ini menangis para awliya. Dia takut Allah dah tak pandang dia. Takut Allah tak pandang dia dengan perbuatan dia. Nangis takut Allah tak pandang dia. Takut Allah berpaling daripada dia. Astagfirullah, takut. Pandang rahmat, takut. Menangis macam ni boleh naik ke darjat awliya salihin. Dan ini menangis awliya salihin kebanyakan. Dan sebahagian ada kitab Imam Ghazali menyebut mereka ada yang awliya salihin menangis kerana takut mati su'ul khatimah. Ada juga. Dia duduk, dia termenung, dia renung apa? Aku ni boleh mati tau dalam Islam. Aku ni kan baik mana? Takut ni. Sebab ada orang dicabut iman waktu nak mati. Astagfirullah, macam mana lah takut aku ni nak mati nanti keluar dari agama Islam. Nangis, takut mati su'ul khatimah, takut pada Allah. Ni ada juga awliya salihin yang kerana risau su'ul khatimah. Allah senang. Okey ya. Dia tak nangis kerana orang kata dia tak nangis kerana berkaitan dengan dunia. Nangis dia adalah dia panggil ulwi punya, alam ulwi punya. Itu hanya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah. Dia tak main di alam-alam sufli ni, alam-alam rendah ni, depa semua alam tinggi sana. Kerohanian dia orang rohani semua tinggi semua. Berkait dengan Allah Subhanahu, tak berkait dengan alam bawah ni, tak ada depa atas. Insya-Allah senang. Okey ya. Bahkan kamu milih kehidupan dunia sedang akhirat itu lebih baik dan kekal. Tengok Allah senang. Kehidupan dunia ni kita kena fikir sementara, tak ada apa sangat pun. Nak hidup lama mana sangat pun. Allah senang. Ada orang kata lah susah lah, miskin lah, tak dapat apa no. Padahal orang miskin tu dapat banyak kelebihan. Disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang miskin ni dapat 5 kemuliaan. Dia kalau kita miskin, kita beriman, jangan risau, dunia asal ya. Miskin berapa tahun ya? Berapa tahun kita nak miskin? Dalam syurga tak miskin kita. Tak miskin. Dalam syurga nanti kita lebih kaya daripada raja, sultan, pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ni, kita lebih kaya. Allah SWT memiliki segala dalam syurga. Dunia ya. Tapi sebenarnya orang-orang yang tak apa nak ada harta ni, miskin ni, dia dapat 5 kemuliaan. Kadang dia tak perasan pun. Allah SWT. Yang pertama sekali, pahala amalnya lebih daripada pahala orang kaya dalam sembahyang, sedekah dan lain-lain. Orang miskin, kelebihan kemuliaan pertama Allah bagi pada dia apa? Pahala dia lebih banyak dari pahala amal orang kaya. Sama ada dalam sembahyang ke, sedekah atau lain-lain. Kenapa? Maksud Muhammad. Contoh sedekah. Orang kaya sedekah RM1,000 kerana dia ada RM1,000,000. Orang miskin sedekah RM10, hari tu dia ada RM20 lah. Separuh harta dia sedekah. Orang kaya RM1,000 ada RM1,000,000. Tak sampai separuh harta pun dia sedekah. Orang kaya dah sedekah separuh pada harta dia hari tu. Tak ada dah, RM20 tu ada. Orang minta dia bagi juga. Tapi kalau orang kaya nak sama dengan orang miskin punya sedekah macam mana? Dia ada RM1,000, dia kena sedekah RM50,000. Baru sama dengan darjat dengan orang miskin yang sedekah separuh pada harta dia. Itu orang miskin. Kelebihan macam tu pula Allah bagi. Allah Maha Adil. Zahir kita nampak macam tak sama. Hakikatnya Allah bagi sama juga. Maha Adil Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing ada kelebihan maksudnya. Okay, ya. Yang kedua, kemuliaan kedua, orang miskin. Jika dia ingin sesuatu, nak duit, nak harta, nak makan, nak minum, tetapi tidak tercapai, dicatat baginya pahala. Orang miskin dia nak sesuatu, nak beli baju kadang, nak beli kereta elok sikit, tapi duit tak ada. Dia sabar, maka dicatat baginya pahala. Semakin banyak yang orang miskin nak tapi tak tercapai, semakin banyak pahala dia. Orang kaya nak apa beli terus. Dapat benda tu kan dapat pahala tu. Dapat benda tu. Dia nak beli kereta dapat kereta. Orang miskin tak nak beli kereta tak dapat kereta tapi pahala dapat. Orang kaya tak dapat pahala beli kereta. Pahala harus, kereta harus saja. Benda yang tak datangkan pahala apa pun, kecuali dia niat lah. Aku beli kereta nak tolong orang. Kereta ni nak pergi ibadat. Kereta ni aku nak hadiah sedekah pada itu dapatlah pahala. Sekadar dia beli kereta untuk kehidupan dia, harus Allah SWT. Tapi orang miskin nak beli tak dapat. Nak beli tak dapat, Allah bagi pahala. Boleh tak dapat benda tu, dapat pahala. Yang pahala tu penyebab dia akan tinggi dalam syurga nanti. Mulia. Jadi jangan kita duk pandang, tengok aku boleh beli apa saja. Tengok orang miskin kan boleh beli pun. Motor tak boleh beli, rumah elok tak boleh beli. Jangan macam tu. Jangan pandang hina. Kenapa? Kamu dapat segera di dunia, Allah bagi. Tapi dia dapat nanti di akhirat mana lebih baik. Kamu orang kaya, kamu nak apa kamu beli. Nikmat ni kamu dapat segera di dunia. Akhirat belum tentu yang kamu dapat.
Kalau tak ada kaitan dengan Allah, kalau tak ada kaitan hubungan dengan Allah yang kau beli tu. Tapi orang miskin, dia nak beli satu tak dapat. Allah dah janji dan Allah telah kurniakan kepada dia kelebihan nanti di akhirat. Kurniaan nanti di akhirat dengan dunia mana lebih baik? Dunia akan tinggal, akan hancur. Pahala syurga Allah lebih kekal. Lebih baik orang miskin dia dapat lebih baik. Yang pernah hina orang miskin, Allah senang. Macam seorang syekh, Allah senang. Seorang baba di Patani ada Honda, syarikat Honda ke Toyota ke Honda, dua tu lah. Panggil dia pergi berdoa di satu kilang barulah di Thailand. Nak bawa baba ni bila petani pergi doa. Sampai-sampai di malam itu diberi pada satu hotel yang mewah lah untuk baba, jemputan resmi VIP khas. Malam tu dia masuk hotel, ditemani oleh murid dia juga. Allah senang. Masuk saja hotel, dia tengok keindahan dalam hotel, katilnya apa semua kemewahan hotel, dia menangis. Nangis dia. Anak murid tanya, wahai baba, kenapa menangis ni? Nangis. Dia kata apa? Aku takut Allah senang. Allah tak bagi aku syurga nanti di akhirat. Nikmat di akhirat nanti kenapa? Bagi aku hotel macam ni dah syurga dah. Dah nikmat dah. Aku takut aku amal selama ni Allah dah segerakan nikmat dia. Allah tak bagi dah di akhirat, Allah segerakan di dunia. Siapa yang Allah segerakan balasan di dunia, di akhirat tak ada. Allah sebut dalam Quran, siapa yang nak may yurid dunia, siapa yang nak dunia, kami segerakan. Ambil. Tetapi tidak ada bahagian nanti di akhirat. Hanya disediakan azab. Tapi siapa yang nak akhirat, Allah senang amat. Dia nak ridha Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi nanti. Bahkan dunia Allah bagi, akhirat pun Allah bagi. Jadi dia kata dia takut selama ni dia zikir, dia selawat pada Nabi, apa semua, dia dakwah, dia ngaji. Takut-takut hotel yang mewah ni, kata dia, inilah nikmat yang Allah telah segerakan. Nanti syurga dah tak dapat. Nangis dah. Maksudnya itu orang yang bersih hati dia, Pak. Allah senang amat. Okey ya. Jadi macam tu. Yang ketiga, apa kelebihan orang miskin? Mereka lebih dahulu masuk syurga daripada orang kaya. Dalam hadis, berdasarkan hadis tu. Orang miskin awal masuk syurga 500 tahun daripada orang kaya. Allah senang amat. Okey ya. Dan waktu itu orang kaya di mahsyar nanti dia akan kata apa? Kalaulah kami orang miskin kan bagus, masuk syurga awal. Kita di dunia pun nak makan awal. Berebut noh, nak buh dulu. Tu baru makan, bukan syurga lagi. Berebut dah nak dulu. Nanti orang kaya akan tengok orang miskin berjalan depan depa pakat pergi syurga. Lebih awal dah 500 tahun, depa kena tunggu lagi 500 tahun di mahsyar. Tak habis lagi dihisap tentang duit, tentang harta, tentang aset dia tu, aset ni dan sebagainya. Lepas tu orang kaya yang bijak, sebelum mati dia bagi semua kat orang. Mati miskin lah macam tu. Yang bijak lah. Bukan mati-mati cabut nyawa. Tanah ada nama dia, kereta nama dia, rumah nama dia. Orang bijak, orang kaya yang bijak, dia kata aku mati tak mahu ada harta. Bijak tu. Sangat terang hati dia. Sebelum nak mati. Tapi tak tahulah nak mati bila. Allah. Tapi kalau dia rasa aku ni tak lama dah kot, dia tulis wasiat. Ataupun dia panggil lah adik-beradik. Okey, tanah ni aku dah tukar lah nama orang ni. Kereta ni aku dah tukar lah nama orang ni. Duit aku lambang ni untuk bahagian orang ni. Supaya aku mati nanti di akhirat, aku mati sebagai orang miskin, aku tak ada harta apa pun. Orang kaya bijak. Cerdik. Nak syurga Allah awal. Nak ridha Allah, nak dekat, nak masuk syurga dengan Nabi SAW. Bagi dia harta tak ada apa, lebih baik aku masuk syurga dengan Nabi. Harta ada apa sangat? Syurga masuk dengan Nabi tu lebih penting. Tu bijak. Orang kaya bijak. Ada setengah orang kaya yang bijak kerana dia tak hibah, dia panggil hibah tu. Dia tak bagi orang, kadang dia sedekah habis semua dekat fakir miskin. Allah senang amat. Ada juga macam tu. Ada yang dia bagi adik-beradik dia. Yang penting dia mati tak ada harta. Kereta bukan nama dia, tanah bukan nama dia, rumah bukan nama dia, simpanan bukan nama dia. Tak ada lah. Aku mati selai sepinggang. Tak kena hisap, tak kena itu dan tak kena ini. Bahkan dapat pahala banyak pula kerana dia bagi ke orang, sedekah ke orang, infak. Terang hati tu. Yang tak terang hati, nak mati pun tanya lagi. Tanah aku tu siapa hamba jaga elok lah. Tu kereta aku tu hamba jaga elok ni. Dia cabut nyawa tu mati su'ul khatimah. Mati sibuk dengan harta, bukan sibuk ucap kalimah la ilaha illallah. Su'ul khatimah. Nak mati macam mana kita ni? Nak mati sibuk dengan harta ke? Ke nak mati kita dah bagi semua harta kita pada orang, kita sibuk dengan Allah saja. Lah tak apalah, bisnes silakan. Lah belilah tanah, lah belilah rumah. Ingat,
Satu masa kita kena bagi pada orang. Sama diri kita. Tak mau dipertanggungjawabkan banyak nanti di akhirat. Macam tu. Rasulullah SAW meninggal tak tinggalkan apa? Tak tinggalkan apa? Bahkan Nabi ada satu baju besi, baju perang, baju besi milik Rasulullah yang Nabi gadai kepada Yahudi, yang Nabi ambil duit, Nabi beli gandum dekat keluarga yang nak makan. Tu pun Nabi tak ambil balik, meninggal, tak ada ambil balik. Akhirnya ditebus oleh Sayyidina Ali kalau tak salah. Tak ada apa? Tak ada apa. Hak milik Nabi pun tak ada. Ada kat orang gadai. Tu Nabi SAW. Nabi pentingkan syurga Allah, masuk syurga awal tu Nabi SAW. Nabi tunjuk macam tu. Okey ya. Jadilah orang bijak. Jadilah orang bijak. Okey ya. Allah SWT. Buatlah wasiat ke apa, tak kira lah apa pun. Penting kita mati tu kalau boleh kita bawa sikit tak pun, tak bawa langsung lah. Macam tu. Untuk kita ya. Sekali lagi. Allah SWT. Bahkan kamu memilih keduniaan, kehidupan dunia sedang akhirat itu lebih baik. Tak maaf, tak habis. No? Yang ketiga, mereka lebih masuk syurga lebih dahulu daripada orang kaya lah. Orang miskin ni kemuliaan orang miskin. Yang keempat, kemuliaan orang miskin, hisab mereka di akhirat lebih ringan. Kenapa orang miskin hisab nanti di akhirat ringan? Nabi SAW sebut dalam satu hadis, siapa yang panjang hisab, maka dia kena azab. Hisab lama ni maksudnya apa? Tanya satu persatu, harta banyak sangat. Siapa yang panjang hisab, dia kena azab. Sebab dia akan rasa seksa sangat-sangat. Allah, satu lagi. Baru, ni cerita tanah baru dah ratus tahun dah duit masyarakat. Saya buka pasal duit pula. Buka pasal rumah-rumah milik aku, rumah sewa milik aku, rumah tu. Buka pasal anak isteri pula. Saya buka. Tak habis-habis. Duk soal kan. Tanya. Siapa yang kena hisab, dia kena azab. Tu kita minta doa kepada Allah. Minta apa? Ya Allah, masukkan aku dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allah SWT. Macam tu kena minta. Allah SWT. Ya Allah, masukkan kami dalam syurga. Allah SWT. Tanpa azab dan tanpa hisab. Azab tu apa? Azab neraka. Hisab tu apa? Satu persatu kena tanya. Bahkan banyak pula harta kita lagi lama ditanya. Allah SWT. Lah kita tak rasa apa. Pi akhirat dulu baru rasa tahu macam mana. Dia tak pi harta aku banyak, ikut suka aku, milik aku. Tak apa, hampir akhirat nanti hang baru rasa. Allah SWT. Macam orang kata, alah, kubur masing-masing. Masuk kubur lu, orang tahu masing-masing, tak masing-masing. Lawan nasihat, semayang, zikir, taubat pada Allah, buat benda baik, pergi ngaji, fardu'ain, buat semua. Terus tegur aku lah, kubur masing-masing. Hang masuk lu kubur, baru hantau masing-masing tu tahu mana. Baru hantau tahu mana kubur. Allah SWT. Setengah orang, dia rasa biasa-biasa benda tu, rasa lah, tak ada apalah, itu fikir lain nanti. Fikir lain mati, baru hantau, nak fikir, tak fikir benda tu. Baru menyesal kata, kalau aku fikir habis-habis dulu. Kan ahli neraka ni Allah kata mereka tak ada akal. Mereka tak fikir mereka. Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Dia panggil apa? Kata-kata ahli neraka. Orang yang diazab oleh Allah. Dia kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, mereka berkata itu ahli neraka tu. Law kunna nasma'u aw na'qilu. Allah kalaulah kami dulu di dunia dulu, kami ni dengar orang nasihat kami. Tak kata tepi, jangan dekat tepi orang. Dia tak jaga kubur, dia tak kata kubur masing-masing. Dia tak kata langsung, dia dengar. Tunduk dengar. Dengar, aku kena dengar sebab akhirat ni. Dunia ni sah akhirat tu kena dengar betul-betul. Akhirat sama lama. Baik sama lama dapat, jahat sama buruk sama lama. Oh bahaya. Akhirat kena tumpu daripada dunia. Oh tentang bisnes nak dengar sangat, tentang akhirat tak mau dengar. Sedangkan dunia sementara, akhirat tu lebih penting. Ada orang akhirat tak mau dengar sangat, dunia nak dengar. Pada dunia dia nak tinggal. Akhirat tu kehidupan yang sebenar sana. Tak mau dengar betul-betul. Allah SWT. Okey, jadi mereka ini kata apa? Lau kunna nasma'u aw na'qilu. Kalaulah dunia dulu kami dengar nasihat, dengar Rasul, dengar ulama, dengar solihin ajak kami, didik kami, tegur kami. Kalau kami dengar, kami pakai depa kata dulu. Aw na'qilu, ataupun kalaulah di dunia dulu kami berfikir, guna akal, ma kunna min ashabis sa'ir. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Ka fi ashabis sa'ir. Min kan? Tak. Peninglah. Aw kunna asma'u na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau min daripada, kalau fi pada. Macam mana? Tengok surah Al-Mulk. Selalu istilah ma kunna min ashabis sa'ir kata salah. Tidak.
Ma kunna min ashabis sa'ir. Ma kunna min ashabis sa'ir. Tidak. Kafi ashabis sa'ir tidak kot, bukan fi kot. Tengok surah Al-Mulk. Okey, jadi dia kata kalau kami dengar dan kalau kami guna akal fikir ni, kalau kami berakal fikir, kami tak termasuk. Dia panggil ashabis sa'ir, ahli neraka. Tak masuk, tak masuk. Allah Subhanahu. Habib Omar bila bahaskan ayat ni, Habib Omar kata apa? Betapa ramai orang tak ada akal pun hidup di dunia. Walaupun mereka itu kadang sijil mereka tinggi tapi tidak ada akal. Kerana Allah kata mereka tidak ada akal. Mereka yang sebut nanti di akhirat kami tak ada akal. Fi ashabis sa'ir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah Subhanahu. Jadi Allah Subhanahu, kalau kami dengar, kalau kami akal, berakal fikir guna akal, tak masuk kami pada golongan ashabis sa'ir. Ahli neraka. Jadi maksudnya apa? Allah Subhanahu. Pentingnya akal kita berfikir, merenung, tafakkur yang Imam Haddad ajak. Orang yang tak guna akal berfikir tafakkur di dunia, nanti di akhirat dia menyesal. Kalau aku fikir, lu guna akal aku fikir, tak kira ikut nafsu ya. Siapa yang duk fikir nak bagi banyak duit nak makan sedap, itu bukan dia guna akal tu. Sebenarnya dia guna nafsu dia. Akal ni kalau kita guna dia, kita kenal Allah. Akal kita sihat kalau kita guna, kita takut pada Allah. Akal kalau kita guna, kita tahu baik dan buruk. Ni tak kira bisnes menipu orang pun dia jalan juga, itu bukan orang ada akal, itu orang ada nafsu. Orang kalau ada akal selamat nanti di akhirat. Orang tak ada guna akal dia, akal yang sihat di dunia, dia akan tak akan selamat nanti. Masuk dia di neraka, na'udzubillah. Okey. Dua ayat Al-Quran. Jadi mintalah Allah selamat kita daripada azab dan hisab. Yang keempat, kemuliaan orang miskin apa? Hisab mereka di akhirat lebih ringan. Ringan saja, senang masuk syurga. Yang kelima, yang terakhir, kemuliaan orang miskin apa yang kelima? Penyesalan mereka sangat kurang. Mereka kurang menyesal nanti di akhirat. Menyesal sikit lah. Sedang orang yang kaya ingin seperti orang fakir di akhirat. Sedang orang fakir tidak ingin seperti orang yang kaya. Dan semua keterangan ini ada keterangan dalam hadis. Di akhirat nanti, kemuliaan orang miskin apa? Mereka tak menyesal dia orang miskin. Bahkan orang kaya yang menyesal tak dia orang miskin. Dan nanti di akhirat, orang miskin bila tengok orang kaya, mereka tak menyesal tak dia orang kaya dulu di dunia. Tapi orang kaya tengok miskin, mereka menyesal tak dia orang miskin di dunia. Kenapa? Tengok cepat masuk syurga. Dengan Nabi pula tu. Sebelah Nabi pula. Di bawah panji Nabi pula. Allah SWT. Ini bukan kita nak menakut-nakutkan orang kaya. Tapi nak abang kata apa? Jangan hina orang miskin. Dan kalau kamu kaya nak masuk syurga dengan Nabi macam mana? Infak. Tolong agama Allah. Tolong ulama. Tolong pendakwah. Tolong solihin. Tolong orang miskin. Tolong adik-beradik. Tolong jiran. Tolong orang kampung. Guna harta yang kamu ada. Hidup ke agama Allah. Tolong agama Allah. Masuk syurga dengan Nabi juga. Sayyidina Abu Bakar orang kaya kan? Tapi dialah orang yang duduk di sebelah Nabi pada waktu ni. Barzah dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar orang kaya. Bila Nabi suruh infak, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar akan mendahului orang lain. Termasuk orang kaya. Di antara orang kaya Abdul Rahman bin Auf. Ini orang kaya yang mereka itu infak di zaman Nabi SAW. Tolong Nabi. Maksudnya harta mereka banyak. Tapi guna manfaat. Buat kebaikan. Manfaat kepada orang lain. Orang macam ni masuk syurga dengan Nabi juga. Masuk syurga dengan Nabi juga. Yang bahayanya orang kaya yang tidak peduli kepada orang lain. Hanya fikir untuk diri dia, kroni dia, nafsu dia. Yang ni yang bahaya. Yang ni akan menyesal nanti di akhirat. Orang kalau kaya, infak, tolong apa semua, dia tak menyesal nanti di akhirat. Tak menyesal. Dia pun masuk syurga juga awal juga. Kenapa? Dia orang penolong Nabi. Dia cinta pada Nabi. Dia akan bersama dengan Nabi SAW juga. Tak terpisah dengan Nabi. Tapi orang kaya yang cinta harta, cinta nafsu dia, yang ni baru terpisah dengan Nabi. Baru menyesal nanti di akhirat. Tapi orang kaya yang cinta Nabi, ikut Rasulullah, bantu agama Nabi, bantu pewarisan Nabi, bantu orang yang perlu, orang ni tak akan menyesal nanti di akhirat. Kenapa? Dia bersama dengan Nabi SAW. Al-mar'u ma'aman ahab. Jadi kalau jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang buat kebaikan, yang cinta Rasulullah, yang tidak mencuri dan tidak mengambil hak orang. Teruskan kita kerja dan sebagainya macam biasa. Kalau jadi orang kaya, peduli orang, dan pedulilah orang macam Rasulullah peduli. Masing-masing akan selamat. Okey ya. Sekali lagi,
Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kelalaian dan permainan. Kehidupan dunia ni kelalaian dan permainan banyak. Hiburan, permainan banyak. Sukan lah ni, sukan apa? Olimpik. Tak payah tengok lah. Okey. Tak payah tengok. Malaysia bukan menang pun nak tengok. Lawak. Okey. Kita ni tak menang sukan tak apa, tapi bab agama kita kena menang. Bab agama kita kena menang. Tak menang badminton tak apalah. Bab agama kita kena menang. Okey jadi Allah SWT itu Olimpik lah. Tambah-tambah kita tengok sukan Olimpik tu, hati-hati kalau benar-benar tu aurat. Kau takut timbul syahwat, akan mengotorkan jiwa kita pula. Kita waktu-waktu PKP ni kita nak taat banyak, nak istighfar taubat banyak. Main-main sukan Olimpik buat maksiat pula banyak. Jaga. Balak lagi masalah banyak lagi. Okey Tengok aurat perempuan, syahwat pada orang perempuan itu lebih bahaya pada COVID tu. COVID kena bukan berdosa pun. Ada orang kena COVID berdosa, Nabi sebut dalam hadis tak ada. Orang kena wabak, kena COVID, kalau dia meninggal pun mati syahid dia. Kalau dia tak meninggal pun dia dapat pahala, sabar dengan atas sakit yang Allah bagi. Kalau kita buat maksiat, tengok perempuan, tengok syahwat, tengok Olimpik, syahwat pada Olimpik itu semua, itu lebih bahaya pada COVID. Yang tu mesti kena buat langkah pencegahan lebih dahsyat lagi daripada COVID-19. Tak ada pun COVID-19 ni masuk neraka orang kena, tak ada pun. Tapi kenapa bab COVID ni gila-gila punya jaga? Bab maksiat pada Allah tak gila-gila punya jaga. Apa jadi tu? Allah SWT. Bab kemungkaran ni tak apa nak cegah. Oh COVID cegah betul-betul. Salah. Kemungkaran kena cegah dulu sebab dia punca COVID. Penjarakan sosial itu, kita buat penjarakan sosial, kita tak rapat, kita tak pegang sama kita, and tu dia boleh merebak COVID contoh. Tapi kena cari punca COVID tu apa? Punca COVID bukan sebab kita salam sama kita. Punca COVID bukan sebab kita berhimpun sama kita. Punca COVID ni kalau ikut pandangan hadis Nabi, banyak kemungkaran. Wabak mai di zaman kita dah tak cegah kemungkaran. Bahkan kita cegah pula benda kebaikan. Itu yang wabak tu. Hak tu kena hilangkan dulu. Tapi teruskan juga. Allah SWT. Orang pergi masjid boleh kena tangkap. Yalah dengan SOP. Tapi sampai macam tu sekali. Tapi orang yang punca COVID tu, buat kemungkaran, buat benda-benda yang judi, apa semua benda-benda yang jahat-jahat ni, tambah mereka yang ada pangkat tinggi pula, tak dikenal apa-apa tindakan. Bahkan kalau mereka ada kes, sengap macam tu saja. Allah SWT. Akhir zaman. Punca COVID tak dicegah, tapi COVID tu nak dicegah. Allah SWT. Tapi kita kena ingat, tengok yang haram. Kita memaki hamun sama kita. Kita menghina sama Muslim. Kita bertengkar, memfitnah sama kita. Itu lebih bahaya pada COVID. Yang tu perlu dicegah. Lebih bahaya pada COVID. Allah SWT. Okay. Allah SWT. Mati COVID, tak apa. Matilah maksiat tu bahaya. Mati tengah buat maksiat. Dengan mati COVID mana bahaya? Kita fikir tengok. Matilah maksiat. Dia kena COVID. Allah kena COVID. Lepas tu meninggal. Dia sabar, dia rida, dia doa pada Allah, minta kesembuhan tapi tak sembuh. Meninggal. Syahid. Ingat Allah banyak orang ni sebab sakit. Matilah maksiat. Neraka, na'udzubillah. Kecuali Allah ampun. Mana bahaya? Lepas tu kita cegah yang tak apa nak bahaya, kita cegah yang paling bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Allah SWT. Sebab tu ini perlu dicakap dalam TV-TV. Dicakap dalam mimbar-mimbar. Kenapa mimbar hari ni, kuliah-kuliah hari ni? Tuan-tuan, saya takutlah hari ni meningkatlah kes. Tuan-tuan, kita jagalah. Buang semua ni. Takutlah pada Allah. Maksiat kita tu, kemungkaran yang kita buat tu. Allah yang angkat segala wabak. Tapi kalau kita duk takut ke wabak, duk cerita wabak, tapi punca wabak tak buang, nak ke mana kita? Ni mimbar, tuan-tuan COVID, penjarakan sosial. Mimbar bukan fungsi dia itu. Silakan kerajaan nak kempen benda tu, tapi ahli agama bukan kempen dia macam tu. Kempen dia bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bawa pada penyakit tu. Dan dia kena peringatkan orang penyakit yang lebih bahaya. Penyakit yang datangkan azab, datangkan musibah yang sangat besar dunia dan akhirat. Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dahaka kepada pencipta alam ni. Allah SWT. Ni nak alam ni selamat, nak alam ni aman, tapi berdahaka pada pencipta alam. Tapi ke mana kamu? Boleh. Ni fungsi mimbar Jumaat. Ni fungsi ahli agama. Ni tuan-tuan, COVID sekarang ini mengganas tuan-tuan. Kita buang. Biar doktor buat kerja tu. Biar pemerintah buat kerja tu. Ahli agama. Bukan macam tu kerja dia. Peringat orang benda kemungkaran, benda-benda yang mendatangkan murka, azab, musibah yang lebih besar. Di dunia dan di akhirat. Takut kepada yang menjadikan tu, bukan takut pada apa yang jadi. Macam tu. Allah SWT. COVID takut pakai mask. Tak mau salam. Tapi maksiat jalan.
Sedangkan siapa yang jadikan tu semua? Allah. Maksudnya kamu takut pada makhluk-makhluk yang dicipta, kamu tak takut pada pencipta dia. Itu bahaya, itu lebih bahaya pada COVID tu. Tengok orang perempuan kadang tutup pakai mask, tudung tak pakai. Tak pakai tudung, tak pakai mask mana bahaya? Tak pakai tudung tu bahaya, pakai mask tak pakai mask tu tak bahaya. Kena COVID mungkin sembuh, keluar kuarantin balik rumah boleh makan minum. Tapi kalau mati dengan tak pakai tudung, kena maksiat, tak boleh keluar daripada api neraka, kena azab, makan minum tak boleh. Mana lebih bahaya? Lebih bahaya. Allah senang amat. Allah senang amat. Allah senang amat. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kelalaian dan permainan. Dan sungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan sejati kalau mereka itu mengetahui. Cukuplah kalau jalan lagi, ajak lagi nanti. InsyaAllah kita akan sambung pada peringkat seterusnya nanti. Berfikir cara ini membuahkan buat kamu sifat zuhud pada dunia dan gemar pada akhirat. Maksudnya berfikir macam yang kita sebut sebelum ni, berfikir tentang dunia ni tak ada apa sangat. Dunia ni sementara saja. Dunia ni memang tempat masalah pun. Dunia ni memang ada problem dia. Bila fikir tentang sementaranya dunia, menyebabkan kita akan zuhud. Menyebabkan kita tak gemar pada dunia, kita akan gemar dengan akhirat. Nanti Imam Haddad akan sebut berkenaan dengan tafakkur tentang kematian pula esok. Lepas ni Imam Haddad ajak macam mana nak tafakkur, nak renung tentang kematian pula. Kematian. Kematian mungkin tafakkur, fikir renung tentang kematian. Okey. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita ada tajan alhamdulillah pada petang ini Akmal Fahim bin Fakhr Razi, negeri penyumbang gula batas Kedah. Doakan saya sembuh, dapat tabah hadapi ujian. Semoga Allah bersihkan hati saya, semoga diberi kebaikan dunia dan akhirat, dapat ridha Allah sama ada fitnah. Semoga akhir zaman fitnah dan akhirat semoga Allah kabulkan. Seterusnya hamba Allah dari Sarawak, doakan saya sembuh dari penyakit, diberi kesabaran dalam menghadapi ujian, dan semoga Allah beri pemudahkan untuk saya berkahwin dengan tunang. Semoga Allah SWT beri hidayah pada semua ahli keluarga, amin. Semoga Allah kabulkan semuanya. Seterusnya hamba Allah pada Kota Baharu Kelantan, semoga doa, semoga sahabat saya Luqman Marwan bin Muhammad Zahir sekeluarga dan Suhana binti Hashim dikurniakan kesembuhan dari COVID-19, amin. Semoga Allah angkat segala wabak, Allah beri kesembuhan mereka yang sedang sakit. Yang kedua, semoga Allah izinkan saya bertemu Rasulullah, dikurniakan kesembuhan dan kesihatan yang baik dan zahir dan batin. Khususnya Balkis keluarga Kuala Lumpur, doakan anak kandang saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik dan hidayah, mengenal Allah, menjadi orang yang soleh dan suka melakukan taat kepada Allah dan Rasul, amin. Siang hamba Allah dari Selangor, doakan kesembuhan Atuk Satimin yang tidak sihat, semoga Allah beri kesihatan, Allah beri penjagaan dari segala wabak, segala penyakit zahir dan batin. Siang Denisha Baharum Selangor, mohon saya doakan kesembuhan buat mak mertua saya yang sedang tidak sihat. Pahalanya untuk arwah ibu ayah, hamba tua, keluarga, ustaz Fakur dan semua sahabat hadir kuliah, amin. Semoga Allah beri kesembuhan pada semua yang sakit. Seterusnya Noni pada kampung Terengganu, Kuala Terengganu, semoga anak saya Muhammad Haziq selamat dan dimudahkan pembedahan malam nanti. Semoga Allah beri kesembuhan yang segera, semoga Allah selamatkan, memudahkan segala urusan pembedahan. Allah Muhammad. Seterusnya Rabiatun Adawiyah binti Omar sekeluarga, anak Bukit Kedah, pahala dihadiahkan untuk arwah ibu ayah dan ibu dan ayah. Semoga Allah sampaikan, Allah jadikan asbab luasnya kubur mereka, barzah mereka. Akhirnya Ustaz Muhammad Akmal Rushdi bin Akram Zaki pada baru Bangi Selangor, untuk minta Ustaz doakan agar keluarga kami umat Islam mendapat keridaan, keberkatan, rezeki, pandangan rahmat dan makrifat kepada Allah, mendapat taufik menuntut ilmu dan mengamalkannya sepanjang hidup, mendapat husnul khatimah, amin. Semoga Allah SWT murahkan rezeki semua penajar kita, dan semoga Allah beri kesembuhan mereka yang menghadapi penyakit ataupun wabak COVID. Semoga Allah beri kesembuhan, semoga Allah beri kekuatan pada mereka yang berkhidmat sebagai frontline, dan semoga Allah beri ketabahan dan kesabaran kepada semua polis, tentera, semua yang terlibat dengan menguruskan wabak yang ada ini. Semoga Allah SWT angkat segala wabak zahir dan batin. Semoga Allah jaga kita daripada penyakit zahir dan batin. Semoga Allah SWT menjaga kita daripada melakukan sesuatu yang mendatangkan punca kepada wabak. Semoga Allah mengangkat, Allah menghapuskan segala punca yang mendatangkan wabak. Semoga Allah jadikan kemungkaran itu hilang di diri kita, di keluarga kita, khususnya di kalangan masyarakat. Dan semoga Allah berikan ketaatan kepada kita, kepada keluarga kita, dan semoga Allah ajar kita ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jauhkan kita daripada segala musibah dunia dan akhirat. Semoga Allah selamatkan kita daripada azab dan hisab.
Semoga Allah himpukan kita bersama Nabi Muhammad masuk syurga awal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.